Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So pada pagi ini kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik kita dah belajar berkaitan dengan pengenalan sejarah Kalau kita tengok kalau kita amati subjek kita ni iaitu career counselling ni, dia ada kaitan juga dengan model maklumat perkembangan kejayaan. Okay, dalam maklumat tu kita lebih diberi maklumat dan juga isu-isu yang berkaitan kejayaan. Tapi career counselling ni kita banyak lebih kepada belajar kepada teori dan model bagaimana kita nak aplikasikan counselling kejayaan tu dengan klien. Kita nak buat sesi dengan klien. Itu antara beza lah yang paling utama. Cuma kita dalam maklumat ni kita banyak lebih pendedahan kepada maklumat. Maklumat strategik macam mana kita nak dapatkan maklumat So seterusnya apabila kita dah ada maklumat, kita nak bawa ke klien. Kita ada model kita, macam mana kita nak gunakan model dan teori ini dalam sesi kaunseling lah. Baik, hari ini kita akan menyentuh lagi satu teori yang biasanya teori ini pun kita dah belajar sebenarnya dalam maklumat, tapi cuma hari ini kita nak ulang kaji je sikit dan kita nak mantapkan lah dengan sebab teori trait and factor ni dia ada satu model dia, iaitu model person environment fit person environment fit ataupun PIF PIF. So PEF person environment fit. Okey. So itu adalah model tapi kita kena faham dulu model ini dia diasaskan daripada teori. Okey, dia diasaskan daripada teori. So hari ini kita akan pelajar-pelajar boleh tengok balik nota dan pelajar mungkin akan lihatlah So hari ini kita akan share, kita akan bincang berkaitan dengan teori trait and factor Okey, ini adalah trait and factor. Teori berkaitan dengan pemilihan kejayaan Okey, kita tengok siapakah pelapor dalam teori ni Teori ni sebenarnya dipelapori oleh Van Passen. Okey, Van Passen ni dia sebenarnya tidak ada latar belakang pendidikan lah dari segi kaunseling tu dia tidak ada. Tetapi dia sebenarnya adalah daripada jurutera di University Cornell. Dia jurutera daripada University Cornell dan tapi dia punya sumbangan terhadap kejayaan sangat besar. Dia punya sumbangan Van Passen ni, dia punya sumbangan terhadap perkembangan kejayaan sangat besar. Itu sebab Van Passen ni dipanggil sebagai bapa pergerakan kepada bimbingan kejayaan. Banyaklah ataupun dipanggil sebagai bapa bimbingan kejayaan. Sebab dia adalah orang yang pertama memberi panduan kepada individu dalam buat pemilihan kejayaan. Dalam membuat pemilihan kejayaan. Dan dia sebenarnya berminat mengkaji anak-anak muda lepasan sekolah ni. So lepasan sekolah ni sebenarnya apa dia nak buat? Okey, jadi kajian Van Passen ni sebenarnya kepada anak-anak muda lepasan sekolah itu. Itu yang menjadi fokus kepada kajian Passen ni pada mulanya. Dan dia menubuhkan Bob Winner Institute di mana pertubuhan menjalankan beberapa program berkaitan perkembangan bimbingan vocational. Jadi dia bagi bimbingan dan vocational kepada anak-anak muda lepas sekolah. Sebab dia lihat anak sekolah ni lepas sekolah dia tak tahu nak pergi mana. Jadi Van Passen melihat perlunya ada satu pertubuhan yang memfokus kepada perkembangan bimbingan vocational ni. Jadi Passen yang mendahului pergerakan ini dan dia telah menubuhkan Bob Winner Institute. Institute itu. Jadi dia lagi satu sumbangan yang paling besar yang dilakukan oleh Van Passen adalah dia telah menulis buku Choosing a Vocation yang menjadi intipati kepada teori trait and factor. Maksudnya dia bagi tahu macam mana vocation tu ni dia diajar macam mana nak buat pemilihan kejayaan tu. Dan kalau kamu tengok kamus dia ada satu kamus Choosing a Vocation ni dia banyak maklumat tentang kejayaan itu sendiri buku-buku maklumat tentang kejayaan tu. Jadi kita tengok sikit latar belakang teori ni. Just kita hari ni saya baca ulang kaji lah. So teori ni yang terawal memfokuskan kepada kaedah pemilihan kejayaan berdasarkan teori perbezaan individu lah ataupun keunikan individu.
Kalau kita kata 10% ni, bila kata threat and factor, dia percaya bahawa setiap manusia ni dia ada satu personality atau peribadi yang unik dan berbeza antara satu sama lain. Okay? Ini dia punya asas teori dia. Mana dia lihat bahawa manusia ni sebenarnya dia unik. So unik dan mempunyai personality yang berbeza. Itu yang kita kena pegang dalam asas teori 10% ni. Jadi model asas teori ini adalah untuk memilih pegawai personal ni pegawai pekerja lah, dan penempatan dalam sektor industri dan agensi-agensi pendidikan. So model ini asasnya dia adalah untuk pemilihan pegawai personal dan penempatan oleh sektor industri dan agensi pendidikan. Juga dikenali sebagai Minnesota point of view, kerja awal yang dilakukan oleh G. Williamson setelah-telah di Uni Minnesota ni. Okay, jadi dia juga dikenali sebagai Minnesota point of view, maknanya dia nak melihat bahawa manusia itu memang berbeza, unik dan mempunyai personality yang tersendiri. Dan dikenali sebagai formula 3 bahagian. Okay, kenapa dikenali sebagai formula 3 bahagian? Sebab dia menerapkan kepada 3 elemen, iaitu threat, factor and pemadanan. So yang pertama sekali, dalam teori ini dia menekankan bahawa threat itu sendiri. Maknanya kita kena kenal individu, ataupun kalau kita kena kenal diri kita. So you know yourself first. And then bagaimana? Jadi dalam teori Parson ni, untuk mengenali diri sendiri, maka yang paling utama adalah dengan membuat ujian personality. So dalam ujian personality ini, maka kita akan dapat lihat bahawa manusia itu adalah unik dan berbeza. Jadi nak tahu unik atau berbeza dengan secara objektif, jadi dia akan menggunakan ujian-ujian personality biasanya. Dia akan menggunakan ujian-ujian personality bagi kita dapat menentukan keterbezaan individu itulah. Jadi unik bahagian mana trait-trait ini. Dan faktor ini adalah kita membuat penyelidikan. Okey, membuat penyelidikan tentang kejayaan yang ada dengan di persekitaran kita. Itu dipanggil faktor tadi tu. Jadi proses yang ketiga, iaitu proses yang terakhir, iaitu dipanggil matching atau pemadanan antara trait dan faktor tadi. Maknanya kalau dia guna personality macam ni, apakah faktor yang sesuai dengan dia? Jadi dia combine benda tu. Nampak tak? Itu asas teori kepada Frank Parson tu. Dan ini adalah yang asas dan paling mudah, dan dia adalah orang yang kata semua teori kebanyakan menggunakan teori ini. Melihat kepada teori ini. Itu sebab dia panggil. Jadi ini kita lihat. Dia kepada 3. Pertama, kenali trait individu dari segi personality, bakat, minat, nilai dan sikap, juga pencapaian. And then dapatkan maklumat tentang kejayaan, buat sedikit research. Okay? Tentang kejayaan itu, buat sikit pembacaan ke pentinjauan persekitaran dan keperluan sesuatu pekerjaan. Itu menyebabkan kita dapatkan maklumat. Kita dapatkan maklumat. Jadi and then yang ketiga adalah matchkan dia ataupun kita padankan pekerja berdasarkan takluan trait dan pekerjaan tu. Dengan demikian kita percaya bahawa dengan kita matchkan benda itu, dia akan meningkatkan kepuasan dan peningkatan produktiviti di tempat kerja. Dan itu ada asas kepada trait dan faktor tadi itulah. Okey. Okey. Kita tengok kekuatan teori ni. Dia lebih bersifat parsimoni. Parsimoni ni apa? Ringkas, ilustrasi idea dia secara mudah dan jelas. Idea dia sangat mudah dan sangat jelas untuk kita faham. Yang kedua, menjadi asas dan perangsang kepada penyelidikan terhadap kejayaan. Contohnya penerbitan buku Dictionary of Occupational Title. Okay, dia ada buat satu Dictionary of Occupational Title. Okay, dia menyediakan inventory dan psychometrik untuk mengukur trait secara objektif. Ini adalah kekuatan yang ada pada teori ini. Pertama, dia bersifat parsimoni. Parsimoni ni apa? Ringkas, idea dia jelas dan mudah untuk difahami. Okay, yang kedua tadi apa? Dia ada satu kamus. Dia sediakan buku Dictionary of Occupational Title. Dia bagi ini kejaya apa. Dan dia sediakan juga inventory psychometrik untuk mengukur trait secara objektif. Ini adalah kekuatan yang ada pada teori trait dan faktor. Okey, ini adalah kelemahan daripada teori ini, iaitu gagal menangani proses membuat pemilihan kejayaan. Okey, dia hanya dalam teori ini dia hanya menekankan terhadap you kenal you punya minat, lepas tu buat selidik research tentang about the career, apa job-job yang ada di seluruh dunia, di persekitaran anda lah.
And then dia ada match, tapi dia tak fokus kepada macam mana nak buat pemilihan kerjaya tu. Sebab pemilihan kerjaya ni dia memerlukan proses yang sangat sistematik dan juga kompleks sikit. Jadi dia perlukan dapat maklumat yang banyak. Tidak semata-mata seseorang itu memilih kerjaya dari segi faktor personality. Banyak lagi faktor-faktor lain. Contoh yang boleh kita katakan faktor ekonomi, faktor dorongan keluarga, faktor pengaruh daripada keluarga juga memberi faktor-faktor. Tapi person ini dia tak beri secara detail berkaitan dengan bagaimana buat pemilihan teori itu. Okay? Dia tidak memfokuskan kepada gender, taraf pendidikan dan status ekonomi yang juga mempengaruhi pemilihan kerjaya. Dia hanya fokus kepada minat personality semata-mata. Tapi yang kita tahu yang kita yang kita sedia maklum bahawa dalam kita memilih membuat pemilihan kerjaya, banyak lagi faktor-faktor lain yang mendorong atau memberi kesan dan mempengaruhi dalam kita membuat pemilihan kerjaya itu. Banyak lagi faktor lain. Okey, yang ketiga apa ya? Kurang pendedahan terhadap faktor biologi, geografi dan sosiologi lah yang turut memberi kesan pada pemilihan kerjaya. Dan inventory dan psikometri dikatakan mendiskriminasi kaum minoriti dan wanita. Dan tiada kajian kesan kebenaran pada golongan tersebut. Maknanya dia ada inventory bagus, namun inventory itu fokus kepada golongan belia dan muda, lelaki saja. Tapi golongan wanita nampak sedikit ada diskriminasi lah sebab ujian itu bukan berfokus kepada golongan begitu. Dia hanya fokus kepada golongan muda dan lelaki. Okay. Itu adalah sedikit kelemahan teori. Dan bagaimana kita nak aplikasi teori ni So kita nak mengaplikasikan teori adalah dapat mendiagnos dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan secara objektif individu berdasarkan ujian untuk tujuan pemadanan kerja dan pemilihan sesuatu bidang pengajian. Okey, dapat melihat hubung kait faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam membuat pemilihan sesuatu pekerjaan. Okey, ini aplikasi teori dia. Maksudnya apakah faktor-faktor yang baru dalam pemilihan suatu pekerjaan. Tapi teori fact factor ni yang diperkenalkan oleh Frank Passer ni lebih kepada personality. Itu kena faham. Jadi mengumpul info kerjaya yang berkaitan dengan kecenderungan trait. Jadi kita juga dalam kita nak aplikasikan teori ni, apa yang kita boleh buat adalah kita mengumpul info-info berkaitan dengan kerjaya supaya kita dapat matchkan dia dengan trait tadi itulah. And then klien dapat menggunakan data yang diperoleh untuk proses membuat keputusan kerjaya. Okay, klien dapat menggunakan data dan boleh untuk membuat proses keputusan kerjaya. Okay, ini ada rumusan. So rumusan yang kita boleh buat adalah teori terawal yang menerangkan proses pemilihan kerjaya berdasarkan kepada teori pembezaan peribadi individu. Maknanya mula ada kesedaran bahawa manusia ini mempunyai trait yang berbeza. Jadi kita kena faham pemilihan kerjaya juga memerlukan trait yang berbeza. Jadi Passer susun benda tu. Passer disusun benda tu untuk melihatkan proses dia. Okay. And then individu mempunyai corak kemampuan yang unik. Trait-trait tertentu yang dapat diukur dengan tepat, konsisten dan selaras serta mempunyai hubungan dengan keperluan-keperluan asal dalam beberapa jenis pekerjaan. Maksudnya individu dia memang berbeza dan dia juga mempunyai persaingan kerja yang berbeza. Teori yang bercorak kognitif yang mempermudahkan proses pemilihan kerjaya terutama apabila maklumat yang tepat tentang diri diperolehi. Jadi teori yang bercorak kognitif ni dipermudahkan secara pemilihan kerjaya terutama apabila maklumat tentang diri diperolehi. Maksudnya kita membuat proses tu berdasarkan pemilihan secara objektif berdasarkan ujian psikometrik itulah. Okey. Itu saja sebenarnya kita dah bicara ni dah kita tanya pendapat-pendapat yang lain. Okey. Berkaitan dengan teori tersebut. Okey, 42 orang Okey. So kita tanya balik sahabat-sahabat kita supaya dia jelas dengan teori tersebut. Okey, kita nak tanya Sofia Azimi. Sofia Azimi ada di talian tak? Sofia Azimi ada di talian? Ada doktor. Ada cik.
Okey, Sofia. Sofia jelas tak dengan teori Parsons ni? Sofia jelas ke dengan teori Van Parsons ni? Ya doktor. Ya cikgu. Okey, kalau kamu rasa jelas, apakah yang nak dibawa oleh teori ni yang awak faham? Apa yang saya faham lah kan. Hmm. Kalau teori ni dia lebih kepada uh, untuk seseorang tu, dia punya konsep utama teori ni dia lebih kepada 3 benda tu lah. Maksudnya Hmm. kita kena kenal diri kita. So once Betul. kita dah kenal diri kita kena dapatkan maklumat kejaya untuk kita buat pemilihan kejaya. Dan bila adanya maklumat tu baru kita buat pemadanan pekerjaan lah. Tapi teori ni dia tak tumpukan sangat ataupun fokuskan sangat cara pemilihan kejaya tu dengan lebih detail lah. Dia tak Hmm. tengok, dia cuma dekat bahagian kita nak dapatkan maklumat kejaya ni dia cuma tekankan buat bacaan. Lepas tu kita kena tengok faktor persekitaran and then keperluan sesuatu pekerjaan. Macam cikgu cakap juga tadi, kalau teori lain ataupun ada juga faktor-faktor lain yang kita boleh tengok untuk dapatkan maklumat kejaya ni. Macam selain kita nak buat pemilihan kejaya tu ada juga faktor-faktor keluarga and then faktor ekonomi yang sebenarnya mempengaruhi kita untuk membuat pemilihan kejaya. Tapi untuk teori ni dia cuma fokuskan 3 perkara ni lah yang menjadi konsep utama teori tu. Bagus. Maksudnya 3 perkara saja. Okey, kita tengok itu pandangan. Terima kasih sahabat Sama-sama. Sofia. Kita nak tanya kita nak tanya Nazrin lah. Nazrin ada di talian, Nazrin? Nazrin ada di talian? Nazrin ada di talian? Okey, tak ada, kita dengar daripada Mukramin. Mukramin ada di talian? Ada doktor. Ada Mengantuk cikgu. awak. Tak ada dengar ni. Sahur pukul berapa, Mukramin? Pukul 4 awal sikit. Okey, Mukramin So bila awak tengok kita panggil Van Parsons ni sebagai bapa bimbingan kejaya. Dia sebagai bapa lah bimbingan ataupun perkembangan kejaya. Mukramin rasa kenapa pakar-pakar ataupun pelapor-pelapor kejaya menggelarkan Van Parsons sebagai bapa perkembangan kejaya? Sebab yang pertama dia orang pertama yang buat pergerakan lah dari segi bimbingan kejaya. Sebagai contoh yang dia pernah menubuhkan Broadwinner Institute untuk menulis buku Choosing a Vacation yang merupakan salah satu pelopor awal yang menerangkan tentang kejaya kepada anak-anak muda. So dia adalah orang yang, sebab kita ni kalau kita ni nak tak kenal kan, kita kadang-kadang kena buat sesuatu macam rekod lah rekod. Mungkin dulu ada kan, okey. Okey, terima kasih Muka Amin. Maksudnya yang dulu memang ada tentang kejaya, tapi Van Parsons ni dia memang kalau kita tengok dia memang ada dokumen tu, dia dokumenkan, dia ada usaha-usaha dan dia dokumenkan benda tu, dan hari ni buku dia masih ada tapi dia dah tak ada lah, tapi kita masih merujuk dia punya asas dia. Jadi kita tengok di Malaysia pun kita banyak gunakan pendekatan Van Parsons kita bukukan kejaya-kejaya yang ada tu daripada job spesifik dia, apakah peranan sebab bila bekerja dalam bidang ni. Kalau kita tengok dalam Masko ada kan yang masa cikgu berkongsi dengan cikgu, berkongsi dengan pelajar buku tentang kejaya tu. Ini adalah juga idea yang dibuat oleh Van Parsons. Okay, kita tanya lagi. Maharani Haiza ada di talian? Maharani Haiza ada di talian? Maharani Haiza ada di talian? Tak ada Okey, kalau tak ada kita dengar daripada Cikgu, ada saya nak tanya. Okey, silakan.
Okey. Kan teori ni kan more kepada personality individu tu. Jadi Betul. kalau macam bila buat sesi nanti kan, adakah kita perlu buat inventory atau ujian psikometrik dulu? Boleh. Baru kita Saya kan baru boleh kita juga bincang dengan kalau kita klien lah. jadi dua cara tau kalau kita buat sesi career counselling ni. Satu, kita tanya dia apa dia minat. Lepas tu dia tak jelas dengan minat dia. Lepas tu buat inventory. Ataupun sebelum kita buat sesi counselling tu, kita bagi tahu dia, nak tak kita sebelum kita buat sesi counselling ni, kita buat inventory dulu. Apa boleh, duduk boleh. Lepas sebelum ataupun selepas. Lepas tu kita dah dapat inventory tu, kita jelas kepada dia dan kita minta feedback daripada dia. Tu dapat ada feedback daripada dia, lepas tu baru kita akan tengok apa kejayaan yang ada. Okey? Okey. Terima kasih Ada cikgu. lagi soalan? Okey. Tak ada. So kita dengar lagi, tengok pendapat. Cikgu nak tengoklah sama ada pelajar-pelajar jelas tak dengan teori ni lah. Okey. So kita dengar daripada Eliana Nabila. Eliana Nabila ada di talian? Ada cikgu. Okey, Eliana. Apa lagi kekuatan yang ada pada teori Van Passen ni? Kalau pada pandangan awak? Kalau pandangan saya, apa ni? Dia kalau dia lebih kepada personality kan. So maknanya bila untuk kebanyakan teori ni dia lebih banyak digunakan di sekolah dengan college lah sebab untuk apa? Lebih sebab pernah dulu saya pun pernah buat masa sekolah menengah. Masa untuk untuk laluan kerjaya untuk pilih course ni lah. So lepas buat ujian personality tu baru saya boleh kaunselor akan terangkan balik apa jenis course yang sesuai untuk saya. So macam benda tu macam boleh bantu student lah, dia punya kekuatan tu untuk pilih course, untuk pilih kerjaya apa semua. Bukan sebagai kerjaya je, maknanya untuk permulaan untuk kita mula untuk pilih course tu. Itu bagi saya lah. Okay. Jadi Van Passen ni dia lebih kepada kita kenal dulu kita punya personality kan. Lepas kita dah kenal personality kita boleh buat pemilihan course. Lepas tu pemilihan course ni kita boleh baca lah dalam UPU ataupun ada maklumat-maklumat lah. Boleh jumpa ke kaunselor. Yang ketiga kita buat match. Okay. Okay, itu yang ada lagi apa-apa sesiapa yang nak bertanya ataupun nak beri pendapat sebelum kita pergi ke teori baru, silakan. Sila kalau ada sesiapa yang nak beri pendapat ataupun nak bertanya, mungkin cikgu boleh bantu ataupun kawan-kawan lain boleh bagi pendapat. Ada? Cikgu. Ya, saya. Cikgu nak Dayang tanya. Ya, silakan. Itu kita boleh dapat dekat mana ya cikgu? Teori mana Inventory. Oh, inventory. Okey, kalau kamu ada beli buku cikgu yang bahasa maklumat perkembangan kerjaya tu, dalam tu ada buku buku PDF. So dalam buku PDF tu ada inventory tu, inventory personality minat, inventory inventory personality, inventory minat kerjaya, memang ada dalam buku tu lah. Dayang ada beli ke dulu CD? Oh, dia ada dalam CD ke cikgu? Awak cuba tengok dalam tu. Dalam buku, dia panggil buku pemilihan kerjaya. Dalam buku tu memang ada. Jadi kamu boleh print je lah benda tu sekali dengan dia punya pentafsiran. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Silakan. Cikgu. Ya, saya. Kiranya kita boleh gunakan inventory tu untuk buat sesi lah kan? Boleh permulaan macam yang tadi Halidah tanya kan. Kita boleh bagi dulu inventory kat dia ataupun kita bagi penerangan kat dia. Kalau nampak dia tak jelas dengan dia punya minat, kita boleh bagi inventory untuk membantu klien nampak dengan lebih jelas apakah minat dia. Personality dia dengan lebih objektif lah. Dengan lebih jelas dengan lebih orang kata konkret. Dengan lebih konkret. Okey. Okey, silakan kalau ada lagi. Cikgu, Ya. Kalau kita hanya tanya je boleh je kan cikgu? Macam dia punya bakat, minat, kita kena share pasal je.
Boleh je Christina, kalau ada setengah orang, ada setengah individu yang memang dia tahu dia punya minat. Dia memang jelas dia punya minat, dia tahu apa kecenderungan dia. Cuma kita kadang-kadang manusia ni, individu ni dia tak sedar tau dia punya minat, dia pun tak tahu. Jadi bila dia kata dia tak tahu, kita pun tak tahu dia, kita pun tak kenal dia secara mendalam. Jadi inventory itu salah satu alat untuk membantu dia. Tapi kalau jumpa klien yang memang dia jelas, dia memang faham, dia memang clear dengan dia punya personality, minat dan pencapaian, okey. So you boleh teruskan kepada buat pemilihan tu macam mana untuk membantu dalam perkembangan kerjaya dia. Okay, jelas Christina? Jelas. Terima kasih cikgu. Okay, siapa? So ada lagi soalan, silakan. Cikgu nak tanya. Ya, silakan. Okay, macam contoh kalau kita buat inventory kat klien, and then klien pun dah buat keputusan tu semua, lepas tu tiba-tiba next session dia cakap saya dah tak minat dengan benda ni, saya rasa macam bertukar pendapat pula, macam mana? Terjadi ke Nur Zahira? Apa dia? Memang terjadi ke? Real setting tu terjadi macam tu ke? Tak, sekiranya akan terjadi. Ya, Nur Zahira. Kalau jadi macam tu sebenarnya dalam sesi tu tak betul mantap. Kalau betul-betul mantap, kita dah bagi di ujian inventory, dia dah jelas, dia tak akan ada timbul macam tu. Saya rasa jarang lah. Kalau tiba-tiba terjadi macam tu, kembali balik kepada asas kita punya permulaan sesi tu macam mana. Betul-betul tak kita teruka dia. Sebab kalau kita dah guna inventory, kita dah bagi dia, takkan tiba-tiba dia boleh ubah dengan begitu mudah. Cikgu rasa suka benda tu berlaku. Kalau kita dah bagi intervensi yang dah cukup dengan skematik. Kita dah minta persetujuan dia, lepas tu kita dah buat. So dia pergilah. Takkan tiba-tiba dengan serta-merta dia boleh berubah. Mungkin dia ambil masa lama lah, 1 tahun, 2 tahun mungkin dia berubah sebab persekitaran tu mungkin mengganggu dia. Tapi kalau dalam masa seminggu, 2 minggu dia berubah, cikgu rasa benda jarang terjadi lah Zahira. So kalau terjadi, jumpa cikgu secara personal. Cikgu nak tahu juga sebab ni kes baru lah terjadi macam tu. Okey? Boleh Zahira jelas ya? Jelas cikgu, terima kasih. Ada lagi soalan? Silakan. Cikgu nampak ada yang dah bergerak lah ni dah buat sesi ni, ada yang dah bergerak yang tak bergerak kena gerak lah Okey, lagi sikit soalan kalau ada. Okey, kalau tak ada kita tengok teori yang seterusnya. Okey. Kita share sikit. Kita pergi kepada teori Enro Okey. Teori Enro Okey, pelajar boleh nampak slide? Boleh nampak slide? Boleh cikgu. Okey, kita belajar tentang teori Enro ni Jadi pun macam ulang kaji lah, kita dah belajar dulu kan. So teori Enro ni dia adalah lebih kepada teori
kita tengok latar belakang dia. Dia lahir di Denver, Colorado 1904 dan dia meninggal pada 29 dekat di Tucson, Arizona dan mempunyai pendidikan bachelor dalam master degree dalam university level dan she received PhD in Columbia University. So dia bekerja sebagai lecturer di Harvard Graduate School for Education and University of Arizona. Jadi Andrew Personality Theory and Career Choice ni dia 1904-91 ni dia sebagai clinical psychologist. Jadi dia consider the impact of children early environment. Jadi kalau teori Andrew ni secara mudah kita nak faham, dia melihat bagaimana kanak-kanak, pembesaran kanak-kanak tu. Dia lebih kepada pembesaran kanak-kanak tu dalam dia punya, bila pembesaran kanak-kanak tu dia mesti berkait dengan gaya parenting style. Okay? Cara dia dibesarkan dan bagaimana ibu bapa dia, cara didikan ibu bapa tu dia mempengaruhi dalam pemilihan kerjaya. Jadi dia juga teori ini kalau kita tengok dia adalah juga berkait rapat dengan need theory. Kalau kita belajar hierarchy Maslow, kan hierarchy Maslow tu dia kan ada dia punya dia punya cabang kan, dia punya yang piramid tu kan. Mula-mula manusia tu memerlukan apa? Manusia tu memerlukan keperluan dari segi fisiologi. So fisiologi ni maksudnya makan, minum, tidur kan, tempat tinggal semua tu. Itu adalah keperluan fisiologi. And then yang kedua dia perlukan, manusia ni perlukan keperluan dari segi safety, iaitu penginapan, ketakutan. Itu adalah keperluan yang kedua. Dan ketiga adalah keperluan daripada dipanggil sebagai social atau belonging. Maksudnya dia perlukan kepada untuk dia berkawan, duduk dalam kumpulan, dalam sosial dan berkasih sayang, cinta, semua tu masuk dalam keperluan yang ketiga. So yang keempat kepada penghargaan ke diri, dan manusia nak juga dihargai, diberikan pengiktirafan dan akhirnya dia nak juga self actualization, iaitu kesempurnaan ke diri lah. Itu yang kita faham berkaitan dengan teori Maslow yang dipanggil sebagai need theory itu. Jadi Ross suggest that unmet needs become important motivator in the occupational choice people make. Jadi manusia itu membuat keputusan juga adalah berdasarkan kepada need theory ni. Jadi kita tengok dalam Andrew punya personality theory of career choice ni, dia lebih kepada didikan dengan anak-anak, dan pada yang sesama dia juga melihat kepada need theory tadi tu. Okay? Need theory tadi tu yang diasaskan oleh Maslow tadi tu. Jadi dia combine personality theory dan with job satisfaction classification. Maksudnya dia juga ada buat job satisfaction dan juga personality. Jadi the early experience of children at home with parent is the basis for the formation of the personality and attitude toward the career choice. Maknanya Andrew dalam teori ni dia faham bahawa personality itu sebenarnya dibentuk dari awal. Dari kanak-kanak yang mana dikatakan perhubungan dia, pengalaman masa zaman kanak-kanak bersama keluarga banyak membantu dia dalam pembentukan personality, dan pada masa sama personality itu akan mempengaruhi sikap dia untuk membuat pemilihan kerjaya. Itu dia punya Andrew punya teori yang asas kita kena tahu lah. Dia berbeza sikit dengan teori trait and factor. Kalau kita tengok trait and factor, dia hanya berkisar kepada manusia ini berbeza dari segi minat, personality itu berbeza, tapi dia tak terang apakah punca dia sebab dia berbeza itu. Tapi Andrew ni dia menekankan bahawa perbezaan manusia itu disebabkan oleh cara didikan dia, dan awal kanak-kanak dia membesar dengan didikan ibu bapa tu banyak mempengaruhi seseorang itu dalam pemilihan kerjaya. Okay? And then dia akan fokus kepada dua perkara, iaitu dia nak lihat relation of all field of work with family background. Okay? Dia nak tengok apakah perhubungan antara family, perhubungan dengan family background tu lah, and then child care experience of a child. Jadi bagaimana kanak-kanak itu dibesarkan juga, dia akan mempengaruhi pembentukan personality. Okay, pembentukan personality individu itu sendiri. Okay. Baik. Go identify three primary modes of child rearing environment lah. Maksudnya dekat sini Go mengenal pasti bahawa terdapat tiga, tiga yang menyebabkan
apa ni mode yang child tu cara dibesarkan lah. Pertama emotional concentration bagaimana sama ada overprotection ataupun over demanding. Okay. Yang kedua avoidance, neglecting need atau acceptance, physical and physical psychology need are met. Okay, kita nak ambil macam ni. Pertama dia pembesar anak-anak tu dia terbagi kepada 3. Pertama emotional concentrate, okay, concentration, iaitu kita konsentrasi dari segi emosi. Yang kedua avoidance, sama ada dia tidak dijaga ataupun tidak. Yang ketiga acceptance, penerimaan. Okay, sama ada kita menerima dia ataupun kanak-kanak itu diterima atau tidak. Jadi 3 pattern ni akan menyebabkan kanak-kanak itu membentuk personality dia. And then Rose suggest individual choose occupation field based on their need structure tadi itulah. Okay, need structure. Jadi kita tengok pertama individual can be grouped into different type of personality. And then there are certain job that suit the personality type that individual pose. And then conclusion, each individual has a unique personality to enable it to work in some kind of work. Jadi apakah 3 konsep of teori? Pertama dia dipengaruhi oleh genetik. Okay, genetik. Okay, genetik ni maksudnya dia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biologi, tinggi, disability, okay. Rabun does not fit into the pilot, beautiful fit into the model. Ini maksudnya dalam pemilihan kejayaan ni kita juga ada faktor-faktor genetik. Okay. Lagi satu fizik power, so basic requirements such as love and safety will shape physic energy and will affect individual career field. And then ketiga hierarchy of need, requirement of use of Maslow, the power to fulfill a need is the source of motivation and more individual. The genetic and motivational development determine the uniqueness of the work achievement. Okay, the work achievement maksudnya ada 3 faktor utama dalam seseorang itu memilih kejaya. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan genetik. Yang kedua berkaitan dengan fizik, fizik power seperti yang dipengaruhi oleh individual career field. And ketiga adalah hierarchy of need tadi itulah. Requirement use Maslow, the power of fulfill the need source. Okay, yang ketiga tu. Okay, ini adalah konsep-konsep teori yang mana dipengaruhi konsep-konsep ni adalah yang parental style tu. Parental style tu. Yang pertama sekali dilihat sebagai friendly. Satu yang berkaitan dengan friendly, coverage, converge and call or rejecting. Pertama, friendly understanding, give a simple affection to the choose. Child pay attention to leisure, they are rules but not implemented. And then friendly friend, to give love to the child, help children complete the important and complex issue, give praise and reasonable freedom. Okay, kalau yang friendly ni kita panggil dia sebagai memahami lah. Friendly understanding, memahami, give a simple affection to the child, leisure, they are rules but not implement. Okay, give to love the child, help children to complete important and complex issue, and give reasonable freedom. And then converge, iaitu extreme protect, fulfill all child needs, pamper your child, give extra pace and reward and take care of child affair. Tu terlalu extreme protect ni maksudnya ada gaya ibu bapa yang terlalu memberi perlindungan kepada anak sehingga dia menjadi manja. Jadi yang kedua extremely demanding, iaitu strong rules, strict act, cannot urge, tend to find and limit the relationship of children to peer. Ada juga converge ni iaitu terlalu ekstrim dalam dia menuntut. Okay, strong rules, strict and not, tend to find and limit the relationship of children to peer. Okay, and then yang terakhir sekali call or rejecting lah. So yang ni dia panggil dingin. Dingin. Call avoid is cold, does not care, always lowers the ability to chat and often insult. Ataupun call abandon, less attention and affection, provide minimum physical care and always abstaining from promise. Selalu tidak dalam promise. Okey, ini adalah konsep-konsep dalam
hipotesis dalam row carrier selection theory. Pertama, parenting, demanding and loving parent will produce children who tend toward human oriented and in the job selection. Okey, pertama dia kata kalau gaya parenting yang demanding, loving parent will produce children who tend toward human oriented and the job selection. And then yang kedua, parent who dodge, abandon and unpretentious will produce children who tend toward non-oriented human being as well as in the job selection. Okay, maksudnya dodge ni, abandon yang meminggirkan ni, dia akan memilihkan produce yang non-oriented human. Maksudnya dia memilih untuk kerja yang bukan non-oriented lah, yang bukan berorientasi kepada kerja-kerja yang macam manusia. And then yang ketiga, extremely prosecuted and overcrowded children are likely to be in a state of trickery and become non-human oriented. Seni prosecuted and overcrowded children are likely to be in a state trickery and become non-human oriented. But some individuals from family whose core parents are abusive and refuse to be likely to choose a human-oriented career in search of satisfaction. Ada juga family yang dingin, ada juga kadang-kadang kanak-kanak tu dia memilih kerja yang orientation ada, yang memilih berasaskan manusia. Sebab dia nakkan dapatkan satisfaction yang dia tak dapat lah. And then the five sufficient care and care for children by loving and unpretentious parent as well as other factors such as individual ability may make the need for interpersonal relation more than personal need lah. Sufficient care. Okay. Jadi kita tengok ada dua konsep sebelum kita berhenti sekejap. Ada dua konsep. Satu human oriented, yang kedua non-human oriented. So human oriented come from a loving family and accepted by parent. Okay. Social and entrepreneurship and the need to have and love. Okay, ini adalah human oriented. Dia punya falsafah mengatakan bahawa kalau kata ibu bapa ni datang daripada yang suka bekerja dengan manusia, biasanya keluarga family dia ni datang daripada yang loving family and accepted by parent. Social and entrepreneurship and the need have to love. And then ada juga pekerjaan yang non-human oriented, coming from the cold and inner family with enough emotional need lah. Realistic enterprise category and the need for self-fulfill lah. Dan maksudnya dia nak daripada kategori yang lebih selamat dan dia lebih kerja dengan realistik dan need to self-fulfill. Okay. So dia punya asas kalau kita tengok manusia ni dia ada dia punya need dia, summary dia, dia ada dia punya keperluan dia. Manusia ni ada bentuk personality oleh perkembangan awal kanak-kanak dia. Okay, dia dibentuk oleh perkembangan awal kanak-kanak dia. So dalam perkembangan awal kanak-kanak ni, kita boleh kategorikan kategori-kategori perhubungan itu tadi. So perhubungan yang mesra, perhubungan yang avoid atau perhubungan yang terlalu manja akan menyebabkan pemilihan kejayaan. Dan pemilihan kejayaan itu diberi kepada dua kategori, iaitu yang lebih kepada kerja dengan manusia ataupun bekerja dengan mesin atau data. So mereka yang selalu bekerja dengan mesin ini ataupun dengan data ni adalah individu yang sebenarnya dia datang daripada keluarga yang kurang kasih sayang. Itu pendapat Andrew lah. Tapi untuk memenuhi keperluan fisiologi dia, untuk memenuhi hierarki dia kerja. Tapi dia kerja dalam bidang non-human oriented. Tapi mereka yang banyak kerja dengan human oriented ni, dia biasanya diberi kasih sayang, diberi perhatian oleh keluarganya, menyebabkan dia banyak pilih yang bekerja berkaitan dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan manusia. Okay, itu ada asas teori itulah, macam kita ni just macam ulang kaji dah. Okay, so cikgu nak tanya pandangan pelajar-pelajar, apa yang dia faham dengan yang ni Okay, cikgu nak tanya sikit berkaitan dengan teori ni Ashika. Ashika ada di talian tak Ashika? Ashika Ishak. Okey, Ashika faham tak apa yang dimaksudkan dengan faktor-faktor genetik dalam pemilihan kejayaan yang diterangkan oleh Enro tu? Berapa dak cikgu? Macam faktor genetik kan yang diterangkan oleh Enro tu, apa yang dimaksudkan oleh Enro dalam pemilihan kejayaan tu,
ada satu faktor yang utama dalam tengok Edo, dia kata faktor genetik. Apa yang Ashika faham tentang faktor genetik tu? Genetik memainkan peranan dalam pemilihan kerjaya macam tu ke cikgu? Betul. Apa yang awak faham tentang pengaruh genetik tu? Genetik Jelas tak yang tu? tak ada tak cikgu. Okey, tak apa, kita tanya Fatin Marisa. Fatin Marisa ada di talian? Kita buat perbincangan, sambil bincang kita jelas supaya tak mengantuk ni. Saya tahu ni mengantuk ni. Fatin Marisa ada di talian? Ada cikgu. Okey, Fatin, apa yang Fatin faham tentang faktor genetik dalam penentuan kerjaya, pemilihan kerjaya tu? Pada pendapat saya, faktor genetik ni daripada parents dia lah. Cara parents dia besarkan anak-anak dia tu. Kalau parents tu jenis mengongkong, jadi anak-anak tu cenderung untuk pilih kerjaya yang ke arah tu lah. Itu yang saya faham. Okey, itu bukan faktor genetik, itu faktor parenting style. Faktor genetik ni pelajar, dia adalah faktor yang pembawaan biologi. Contoh pembawaan biologi Contoh kan kalau kita nak jadi, contohlah kalau kita nak jadi askar kan, dia ada macam bidang dia berapa, tinggi dia berapa kan. Jadi faktor-faktor genetik juga perlu diambil kira. Contohnya kalau orang rabun kan, kalau orang rabun macam cikgu tak boleh jadi pilot. Okey, sebab pilot perlukan mata yang jelas. Itu juga kalau nak jadi penembak ke, nak jadi sniper kan, dia tak ada boleh orang yang rabun. Jadi biologi cikgu, genetik cikgu tahu kerja tu tak sesuai dengan cikgu sebab cikgu rabun. Begitu juga dengan genetik. Contohnya jadi model kan. Kalau badan besar, kalau badan macam adalah ukuran jadi model, jadi muka macam tu. Jadi kalau muka dia lawa boleh jadi model. Jadi faham Jadi faktor biologi tu, faktor genetik ni adalah berkaitan dengan biological. Biological. Okey. Okey. Tanya boleh? Okey, silakan. Kan tadi kata Enro ni dia berpendapat yang kebanyakannya yang kerja dengan mesin ni dia datang daripada keluarga yang macam mengongkong ke tu kan. Tapi macam mana pula kalau yang dia nak jadi doktor disebabkan family dia paksa suruh dia jadi doktor juga. Itu maksudnya dia faktor daripada family factor lah. Maknanya dia ada dua. Kalau katakan kalau dia melihat keluarga dia tu melalui paksaan keluarga dia, dan bila dia paksa keluarga dia, dia tak suka. Dia dah tak suka kan. Jadi dia buat tu just macam dia hanya buat untuk mendapatkan perhatian daripada keluarga dia. Sebab keluarga dia tu akan memberi faktor kepada dia. Jadi dia terpaksa buat macam tu sebab dia nak dapatkan perhatian daripada keluarga dia. Contohnya ibu bapa dia. Tapi kalau dia masuk, kalau ikutkan kalau dia tidak pergi dalam sesi kaunseling ataupun dia tak memahami konsep kerjaya itu dengan lebih jelas, mungkin dia akan mengalami burnout lah sebab dia tidak mengalami kepuasan dalam kerjaya tersebut. Okey, dia bergantung. Tapi kalau sekiranya pemilihan keluarga dia rasa kadang-kadang ada keluarga macam ibu bapa dia tahu potensi anak dia, tapi kadang-kadang dia tak sedar potensi kita. So bila dia masuk juga dalam bidang contoh dia doktor, so dia masuk dalam bidang doktor sebab doktor ni bukan mudah kalau nak masuk dia subjek dia sangat banyak, lepas tu bahasa horsemanship lagi sangat penat. Tapi kalau dia jadi doktor disebabkan pilihan keluarga dia dan dia berjaya masuk dalam bidang tu, cikgu nampak sebenarnya dia memang dia ada personality membantu tu. Sebab kadang-kadang memang ada parent, kadang-kadang dia suruh anak dia masuk macam ni sebab dia nampak potensi tu. Tetap balik kepada apakah asas niat dia. Tapi kalau kata betul-betul dia masuk, dia boleh berjaya, sebenarnya betul lah kata ibu bapa dia. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa ni yang boleh nampak potensi anak dia. Tapi kadang anak-anak dia tak nampak. Jadi itu sebab bila datang kaunselor klien daripada kita, ada isu di bawah, saya tak minat lah doktor kan. Dah 5 tahun saya kerja sebagai doktor ni, sebenarnya itu adalah pilihan ibu bapa. Tapi ingat 5 tahun tu bukannya masa yang singkat. Jadi Puteri Nurjana boleh tanya balik daripada klien, dalam masa 5 tahun ni, apakah pencapaian awak dapat? So dia ceritalah, dalam masa 5 tahun dia tak minat tapi dia dah cipta macam-macam ubat, dia dah buat paper tentang vaksin-vaksin kan. Jadi mungkin dia menjadikan satu
dia menggunakan alasan paksa daripada keluarga baru sebab dia ada mungkin ada masalah tertentu. So bila kita fokus betul-betul masalah tu, jadi baru kita faham bahawa sebenarnya faktor keluarga tu memang ada, tapi faktor yang lain adalah mungkin daripada suami atau anak. Jadi kan ini biasa berlaku dalam sesi kaunseling. Jadi pelajar-pelajar bila berhadapan dengan isu macam ni, jangan kita terus jump to conclusion. So kita kaji lagi dengan lebih mendalam, tengok latar belakang dia secara keseluruhan. Bayangkan dia dah kerja dah 7 tahun, 10 tahun jadi doktor, tiba dia kata ini semua salah mak dia. Jadi macam tu tak berapa adil. Dan kita tengok betul-betul apa sebab punca dia. Okey? Jana ada soalan lagi Jana? Kiranya kalau kata macam yang tu terjadi, dia nak jadi doktor disebabkan mak ayah dia suruh, yang tu parenting style tu dia termasuk dalam conflict demanding ke? Okey, kalau macam tu Jana, kalau ada kes klien macam tu, Jana kena tanya klien macam mana perhubungan dia. Jadi tanya dia perhubungan dia macam mana. Kalau kita nak cakap perhubungan keluarga tu tak semestinya. Kadang-kadang demanding tu kena datang daripada klien. So kalau klien cerita, lepas tu baru kita matchkan dengan kita punya keperluan. Kita tengok match tak dengan apa yang kita belajar tu. Ada lagi Jana? Ada doktor. Jelas tak yang cikgu cuba sampaikan? Jelas. Okey. Okey, ada lagi soalan? Sebelum kita berhenti sekejap seketika. Okey, cikgu nak tanya Nur Atika. Nur Atika ada di talian? Ya, saya cikgu. Okey, Nur Atika. Apa yang Nur Atika faham dalam konsep ni? Dia ada menekankan tentang hierarchy of need tu. Need hierarchy. Okey, apa yang saya faham tentang hierarchy of need ni, dia menggunakan yang tiga segi teori Maslow tu. Ada belajar tak? Kamu pernah belajar tak Nur Atika tentang need hierarchy ni? Pernah sem lepas. Sem lepas subjek apa Saya tak ingat lah cikgu subjek apa. Tapi ada belajar lah tentang need hierarchy ni. Ya, ada. Okey, apa kaitannya dengan pemilihan kerjaya? Okey, dalam pemilihan kerjaya ni dia dipengaruhi oleh ada yang dekat hierarchy Maslow tu ada 5 aspek, iaitu self-actualization, esteem, love and belonging, safety need dengan physiological needs. Maksudnya dalam self-actualization ni maksudnya dia punya maksudnya kalau self-actualization ni maksudnya daripada maksudnya kan kalau dari segi Macam mana tu Atika? Tak jelas lah. Kalian sana tak apa clear ke? Tadi saya repeat ke? Okey. Okey, kalau dari segi daripada aspek teori Maslow tu, kalau mula daripada physiological needs tu maksudnya dia perlukan perlukan sesuatu untuk diri dia macam makanan, lepas tu tempat perlindungan, air. Okey, lepas tu kalau dari aspek safety needs tu okey, kalau dia nak bekerja tu dia kena mempunyai kesihatan yang baik, dia kena ada keadaan fizikal yang boleh dia buat kerja tu dengan keadaan yang baik. Macam tu. Okey, kalau dari aspek love and belonging ni pula dari segi friendship and family lah. Okey, orang yang mempengaruhi kerjaya dia tu mungkin dari segi kawan. Maksudnya vibe dari kawan tu yang dia terdorong untuk buat kerja yang dia minat dan yang dia suka. Ataupun daripada family. Maksudnya family dia tu dah tahu okey kecenderungan minat dia tu dari aspek ni. So family dia tu macam bagi semangat lah, macam bagi something yang dia rasa aku boleh buat benda ni. Macam tu. Kalau dari sebaliknya kalau family okey,
Kalau dari aspek esteem pula, maksudnya okey, kalau dari aspek esteem pula contohnya dari segi respect lah. Okey, kalau self-actualization ni maksudnya creativity lah. Creativity dia apa yang boleh dia kembangkan dalam kerjaya tu. Kalau dia dah berkerjaya, apa dia punya contoh macam nilai tambah. Nilai tambah yang dia boleh kembangkan bila dia dah ada kerjaya. Macam tu lah Bagus cikgu yang saya faham. Bagus Anatika, penjelasan awak cikgu nampak jelas dan awak kaitkan dengan teori Andrew tahniah, terima kasih atas perkongsian. Baik pelajar, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita boleh tak berhenti seketika 10 minit, nanti kita masuk balik jam 9.05 minit atau 10 minit, okey? So pelajar boleh rehat dulu, 9-10 minit, masuk balik kita akan sambung sikit teori dia, okey.
Okey, baik pelajar, kita sambung sedikit berkaitan dengan yang ini berkaitan dengan gaya layanan ibu bapa lah, parental style, parental style. So parental style atau bahasa Melayu adalah gaya layanan ibu bapa. Okey, gaya layanan ibu bapa. Yang pertama sekali kita tengok yang dipanggil sebagai gaya layanan friendly. Friendly ni adalah gaya yang dilihat sebagai gaya layanan ibu bapa yang mesra. Yang mesra, yang mana mesra ini dipanggil pertama sekali yang dipanggil secara mesra bersahaja je lah friendly understanding and friendly friend okay. Friendly understanding maksudnya ibu bapa yang mengamalkan gaya ini memberi kasih sayang yang sederhana yang sederhana saja kepada anak-anak mereka. Mereka memberi perhatian kepada anak-anak apabila ada masa lapang. Ibu bapa masih sambil lewa memberi perhatian tetapi tidak dikuatkuasakan atau dilaksanakan. So ini dipanggil friendly understanding lah. Okay, bersahaja je lah, mesra bersahaja. And then mesra pengasih, friendly friend maksudnya ibu bapa yang mengamalkan gaya ini memberi kemesraan dan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Mereka cenderung untuk cuba membantu anak-anak dalam menyelesaikan masalah penting dan rumit. Mereka juga memberi pujian dan kebebasan yang munasabah kepada anak-anak mereka. Ini friendly friend, maksudnya give love to the child, help child complete important and complex issue, give praise and reasonable freedom. Dia bagi kebebasan tapi memberi kebebasan yang sederhana. Jadi ini adalah parental style yang dikatakan sebagai friendly ataupun mesra lah. Okay, mesra. And then dia panggil juga converge. Converge ni lebih kepada menumpu. Menumpu ada yang dikatakan sebagai extreme protect ataupun extreme protective, maksudnya terlalu melindungi. Terlalu melindungi. Ini contoh dalam ibu bapa ni terlalu melindungi anak. Okay? Sehingga dikatakan terlalu memanjakan. Terlalu memanjakan dan kadang-kadang membuat anak ni naik lemak kadang-kadang naik lemak, manja sangat kan. Ini secara converge. Converge maksudnya menumpu. Dan yang kedua extremely demanding. Extremely demanding ni adalah terlalu menuntut. Menuntut ni maksudnya terlalu tegas. Okay, terlalu strict pula pada anak-anak. Jadi anak-anak susah pula nak buat keputusan. Yang ni akan melahirkan anak yang penakut. Anak yang penakut. Kalau extreme protective tadi melahirkan anak yang terlalu manja. Kalau extreme demand ni kalau kita terlalu menuntut begitu anak takut. Sebab anak takut nak buat keputusan. Ini dia beri kesan tau. Maksudnya Andrew percaya bahawa pengalaman kanak-kanak yang awal akan memberi kesan sebenarnya kepada perkembangan dalam pemilihan kerjaya kanak-kanak tu lah. Dalam apabila dia dewasa kelak. Okey. Jadi kita tengok pula call rejecting. Call rejecting ni ada dingin. Dingin ni maksudnya macam mana? Maksudnya dia mengabaikan. Dia mengabaikan, tidak memberi kasih sayang. Dan coverage maksudnya dingin mengelak. So dia mengelak pula. Jadi bapa mengamalkan gaya ini bersifat dingin, tidak mengambil berat. Yang ni avoidance lah. Tadi avoid ini abandon lah. Okay, mengabai. Selalu merendahkan kebolehan anak-anak dan sering kali menghina anak-anak. Ini kadang-kadang anak ni dia kurang dari segi safety lah. Okay, dari segi safety. Itu yang membuatkan anak-anak akan terlibat dengan kejayaan. Okay. So kita pergi kat sini, kita tengok lagi. Okay, ini kita dah bincang tadi. Ini antara kerja-kerja yang berkaitan dengan servis yang dikategorikan. Okay, service, business, organisation, teknologi, outdoor, science, general, culture and art and entertainment lah. So kalau yang bekerja group 1, 2, 3 ni dia lebih kepada human lah. Okay, human oriented, service, business, organisation. And then part 5 dan 6 ni teknologi, outdoor, work, science ni not human. And then yang seterusnya general culture and art and entertainment ni lebih kepada man lah. Kepada human. Orientation human and non-human. Man or human ni ada antara kerja. Ni job description dia. Okay. Ni antara contoh kumpulan 1, 2, 3, 4 ni orientasi terhadap manusia. Okay, ada yang juga tidak terhadap manusia. Kumpulan. Jadi dia tengok layanan-layanan ni akan mempengaruhi antara seseorang itu dalam buat pemilihan.
Okay, ini kekuatan dia. Okay, kita tengok kekuatan dia. Kekuatan teori ni dia can highlight the relationship between a particular environment beginning the child level, needs, personality and career choice. Maksudnya dekat sini dia nak bagi tahu bahawa perhubungan awal kanak-kanak iaitu dengan gaya asuhan ibu bapa itu sebenarnya dapat memberi kesan terhadap pembentukan personaliti kanak-kanak itu dan seterusnya memberi kesan juga kepada apabila dia masa kelak dalam buat pemilihan kerjaya. Maksudnya kalau katakan kanak-kanak itu ibu bapa dia lebih bersifat penyayang, mesra jadi anak-anak ni lebih cenderung untuk memilih kerjaya bila dewasa kelak untuk memilih kerjaya yang lebih berorientasikan manusia. Kalau masa kecil dia diabai jadi manusia ni lebih cenderung untuk pilih pekerjaan-pekerjaan yang bukan berkaitan dengan non-human tadi itulah, macam contoh kerja teknologi, perkhidmatan yang tidak ada kaitan dengan tidak sangat berkaitan dengan orang tadi itu. Dapat diberi kesan. Tapi apakah kelemahan teori ni? The idea that individual inherited certain psychology trait and have physical and psychological set weakness, but this idea is difficult to study. Jadi kajian ni kadang-kadang kita tak boleh nak kaji dengan lebih mendalam lah. Sebab kadang-kadang pembawaan genetik ni kadang-kadang itu memang kadang-kadang dah ditentukan kan. Kalau konsep kita tu tak ada lah. Okay. Jadi well recognize the importance of social demography variable in career choice, however, does not explain how this variable interacts. Jadi dia tak tahu lagi variable daripada social macam career choice, however, does not explain. Variable maksudnya ada juga yang dia tak kaji berkaitan dengan social demografi bagaimana kaitan social demografi juga boleh mempengaruhi terhadap pemilihan kerjaya, tapi NO tidak fokus. Okay. And then failure to explain how the decision making process takes effect. Jadi gagal untuk menjelaskan bagaimana nak membuat proses dalam membuat keputusan tu memang NO tidak jelas dalam dia punya teori ni. So teori application adalah Career Occupational Preference System, COPS boleh guna 1984 dan Interest Inventory. Ini adalah evaluation road theory. Research have been challenged to validate a raw theoretical assumption due to the variability and of parenting style and early life environment by member of the same occupation. Little empirical support for this theory given the inherent challenge of longitudinal causative study lah. Okay, kita tengok apakah summary dia. Integrated personality theory with the job classification lah. Okay, dia integrasikan antara personality teori dan juga job klasifikasi job tu. And then early childhood experience at home with parent is a fundamental to the formation of personalities and individual attitude toward election, including career choice. And then children makes the roles and behavior of parents a role model and a role model apa ni? Okay, early childhood ni, pengalaman kanak-kanak ni di rumah ni dia dapat membentuk personality dan boleh dikatakan ibu bapa ni sebagai role model kepada ibu bapa ibu bapa ni sebagai role model kepada anak dalam penentuan berjaya dia. Okey, itu jelas sedikit kita rasa macam ulang kaji lah nota ni. Okey, nota seperti macam ulang kaji. So ada apa-apa soalan berkaitan dengan teori ni? Cikgu, saya nak tanya. Okay, silakan. Okay. Sebenarnya saya tak berapa nak jelas berkenaan dengan tenaga psikik tu. Jadi saya nak recheck kefahaman saya lah. Saya nak cikgu. Boleh tak cikgu explain semula berkenaan dengan tenaga psikik tu? And then yang kedua, contohlah cikgu, biasanya kita tahu kalau parents yang bekerja as doktor, maknanya ayah dia kerja doktor, mak dia pun kerja doktor, and then both busy. So bila both busy, tapi kita tahu tendensi untuk anak-anak dia menjadi doktor tu pun tinggi sebab yelah nak ikut macam parents dia kan. So adakah punca anak dia tend to be like them, dikira as bawah pengaruh tenaga psikik? Okay.
Okey, pengaruh tenaga psikik ni kalau cikgu boleh bincangkan dalam ni sebab nota ni Puan Rosita buat, jadi kita check balik Saya cikgu rujuk balik nota cikgu lah Sebab kalau kita rujuk pada pengaruh tenaga psikik ni adalah perkembangan keupayaan khas seseorang individu ditekan ke arah di mana tenaga psikik dikembangkan di luar kawalan tanpa sedar. Cikgu baca dulu dan cikgu terangkan. Arah perkembangan ini pula terlebih dahulu ditentukan oleh bentuk kepuasan dan kecewaan dialami oleh individu pada zaman kanak-kanak. Pada tingkat kanak-kanak, keperluan yang pada asas ialah keperluan untuk rasa dimiliki dan ini akan kekal sebagai elemen-elemen tidak sedar. Keperluan tidak sedar ini akan membentuk tenaga psikik yang seterusnya akan mempengaruhi bidang kerjaya individu. Baik. Dalam pengalaman Enro ni, psikik ni adalah kejiwaan tenaga psikik ni. So tenaga psikik ni sebenarnya ia adalah dibentuk melalui pengalaman dengan kanak-kanak tadi. So pengalaman kanak-kanak tu dia boleh membentuk tenaga psikik dia dan tenaga psikik ni kalau kita nak faham adalah dalam bahasa kita yang kita mudah faham adalah pembentukan keinginan kita untuk memilih sesuatu bidang. Contoh tadi Nur Jannah ada bawa satu kes mak bapak dia bos adalah doktor kan. Jadi doktor ni sibuk. Jadi bila dia sibuk, jadi dia nampak kerja tu, jadi dia ada cenderung untuk jadi doktor. Jadi kan tengok apa yang dapat dilihat, tenaga psikik ni dibina daripada, psikik ni kalau kita faham, dia dibina daripada panca indera. Panca indera tu maksudnya mata, telinga dan dia sebagai satu alat yang memasuk dalam tenaga psikik kita tu. Jadi kata-kata kes Nur Jannah bawa, katakan Nur Jannah tadi kata ada dua orang ibu bapa dia adalah kerja sebagai doktor. Jadi doktor, anak dia tengok ibu bapa doktor dan mungkin kecenderungan untuk anak jadi doktor juga tinggi. Ya betul. Kalau dari kajian tu, kemungkinan untuk anak tu jadi tinggi kenapa? Kenapa tenaga psikik tu dibentuk daripada pemerhatian dia. So dia tengok ibu dia bekerja, lama-lama tertanam daripada pemerhatian dia tu dan membentuk tenaga psikik ni. So tenaga psikik ni mana dia dapat? Daripada perhubungan dia dengan persekitaran. So dalam NO, perhubungan persekitaran tu apa yang penting? Perhubungan dia dengan ibu bapa dan gaya layanan dia. So dia tengok ibu bapa dia bekerja, merawat orang. Jadi sedikit ke sedikit, maklumat yang dapat kepada kita tu akan membentuk kita punya tenaga psikik. So kita nak faham macam ni. Kita suka membuat sesuatu benda yang kita tahu. Sebab apa kita tahu? Sebab kita terdedah dengan maklumat tersebut. Kenapa kita terdedah dengan maklumat tersebut? Sebab salah satunya adalah bagaimana cara kita dibesarkan. Contohnya kalau kita dibesarkan dengan suasana keluarga yang penuh disiplin. Jadi dia akan membentuk tenaga psikik kita, iaitu di mana kita pandang, kita lihat dan membentuk tenaga psikik kita yang mana dia daripada persekitaran. So persekitaran bagi kanak-kanak, early developmental tu adalah daripada perhubungan ibu bapa. Sebab kanak-kanak kan proses pembesaran dengan ibu bapa. So institusi sosial yang pertama adalah lahir daripada keluarga. So gaya layanan ibu bapa yang wujud dalam keluarga tu membentuk dia punya personality, iaitu yang dipanggil sebagai psikik tu. So dalam psikik itu, dia katakan dalam arrow ni akan ada kecenderungan pula untuk dia membina, membuat keputusan kerjaya itu. Membuat keputusan kerjaya itu sebab membentuk personality. So personality mana dibentuk? Yang dibentuk daripada tenaga psikik. Psikik ni mana dibentuk? Daripada persekitaran dia yang dimasuk dia kata encode melalui pemerhatian, pendengaran. So itu yang dimasukkan dengan tenaga psikik. Jelas ke Nur Jannah? Cikgu saya yang tanya tadi. Saya yang tanya Marina dengan cikgu. Siapa? Marina. Okey, ya Marina. Jelas Marina? Jelas cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, ada lagi soalan? Bagus soalan tu. Silakan. Kalau ada lagi, kalau tak jelas dengan tak apa. Kadang-kadang cikgu tak berapa, mungkin cikgu tak berapa jelas sama ada awak faham atau tidak. Jadi kalau bertanya ni cikgu akan boleh jelang lebih lanjut lah untuk untuk kefahaman. Okey, silakan kalau ada lagi soalan. Saya ada soalan, cikgu. Okey, silakan. Syafawati. Ya, untuk parenting style tu, untuk satu family, boleh ke dia ada lebih pada satu parenting style? Contohnya, dalam family tu dia ada 2 adik-beradik. Yang anak first tu lebih kepada converse, macam mak ayah dia terlalu protect dia. Tapi yang anak yang kedua tu dia bersifat dingin dan diabaikan anak dia. Secara kalau awak tanya boleh tak jadi, jawapan dia boleh terjadi. Boleh terjadi begitu. Sebab kadang-kadang mungkin ada anak yang kadang-kadang dia akan ada kecenderungan dia kan, jadi dia akan bagi fokus. Juga kadang-kadang ada anak yang macam tu.
yang kadang-kadang yang diberi kurang fokus kerana mungkin sebabkan ianya boleh terjadi sebenarnya boleh terjadi dan dia akan menyebabkan anak-anak itu dia dibesarkan dengan cara layanan ibu bapa tu walaupun dalam rumah tu duduk rumah yang sama tapi layanan boleh berbeza. Berbeza. Contoh kalau kita tengok kalau ada orang suka anak perempuan jadi dia akan lebih fokuslah pada anak perempuan. Jadi dia bagi fokus menumpu kan. Dia bagi gaya layanan yang lebih kepada menumpu. Tapi kalau dia kurang suka anak, lepas tu dia kurang anak lelaki kan. Jadi dia akan bagilah gaya layanan yang mengabai kan. Apa boleh jadi macam tu. Dan layanan itu sebenarnya dia boleh membentuk personality dan sekaligus dapat bila dewasa kelak dia akan buat pemilihan kerjaya berasaskan sama ada non-human dan human orientation ataupun human orientation. Okay. Jelas Syafawati ataupun masih lagi tak clear? Jelas cikgu. Okay. Okay, silakan kalau ada lagi soalan, silakan. Maaf saya tanya berkenaan dengan hierarchy Maslow ya silakan. Teori. Ya. Dia Marina tak apa jelas ulang balik boleh tak apa jelas soalan awak. Okay. Tadi cikgu ada kata teori Enro kan dia lebih kurang macam, bukan lebih kurang, base dia is hierarchy Maslow kan. Jadi saya nak tanya cikgu disebabkan teori Enro ni based on didikan ibu bapa ataupun didikan hubungan dengan ibu bapa antara ibu bapa dan anak-anak. So kiranya contohlah cikgu parents tu dia punya gaya asuhan is dia mesra bersahaja masih tak kisahlah kan. Disebabkan gaya asuhan tu ke yang buatkan dia nak penuhi hierarchy Maslow tu. Dalam satu buku cikgu baca, kalau kamu tengok buku berkaitan dengan kalau ada cikgu bagi buku tu sebenarnya dalam e-book cikgu tak pasti Arif ada, cikgu rasa ada dalam tahu baca. Dia ada dalam Zunker punya buku dekat situ dia kata sekiranya ibu bapa for example ibu bapa tu dia kurang memberi kasih sayang kan, kurang memberi kasih sayang. Jadi anak tu dia kurang dari segi hierarki dia adalah dari segi kasih sayang tu. Kan, jadi bila dia kurang kasih sayang, jadi anak tu dari segi hierarki Maslow tu dia kurang dari segi love and belongings tu. Kalau ke hierarki Maslow kan love and belonging ni di tangga ketiga kan. Yang pertama sekali fisiologi, yang kedua safety. Jadi anak yang sering tidak diberi layanan mesra tidak diberi layanan mesra ni sebenarnya anak-anak ni dia kekurangan dari segi love and belonging. So bila dia kurang daripada love and belonging ni, dia kecenderungan dia ada sebenarnya dia ada kecenderungan untuk pergi kepada human pekerjaan berkaitan dengan manusia. Contohnya dia kerja berkaitan dengan manusia. Tetapi bila dia kerja dengan manusia, dia cenderung untuk menarik perhatian. Contoh menarik perhatian. Contohnya cikgu bagi contoh, dia menjadi cikgu. Bila dia jadi cikgu sebab dia nak kerja dengan human, tapi masa kanak-kanak dia kurang daripada aspek kasih sayang tu. Jadi bila dalam aspek kurang kasih sayang dalam keluarga melalui unit hierarki tu, jadi dia cenderung bila dewasa nanti mengikut teori Enro ni lah dia akan kerja dalam bidang, contoh cikgu lah, sebab cikgu ni dia bekerja dalam setting human. Jadi itu sebab kadang-kadang ada setengah cikgu yang suka terlalu menonjol. Okey, suka ambil gambar, lepas tu tunjuk dia pergi mana, pergi mini. Walaupun dia cikgu, kalau kita tengok tak sepatutnya begitu. Tapi bila kita tengok teori ni, kita boleh buat hipotesis bahawa cikgu ni mungkin dia kurang kasih sayang masa kanak-kanak dia daripada ibu bapa dia. Dari gaya layanan ibu bapa dia kurang mesra. Jadi bila dia kata kurang mesra, dari segi need hierarchy dia tu, dia kurang daripada unsur love and belonging tadi dalam teori Maslow. Jadi pendapat Enro tu, dia kata later nanti bila dia dewasa kelak, dia akan memilih kerjaya yang dalam bidang human tadi tu. Bekerja dengan manusia. Contoh cikgu. Tapi dia kerja dengan manusia tu untuk apa? Untuk memenuhi keperluan kasih sayang dia yang membuatkan dia nakkan attract for attention. Dia nak attract attention. Tapi ada juga mereka yang mendapat layanan yang mesra.
kan, yang mesra seperti ibu bapa yang memberi layanan yang mesra kepada dia. Jadi dia kemesraan dia tu fulfill. Jadi dia juga menurut teori Enro ni, dia juga akan memilih kerja seperti human juga. Contoh dia kerja ambil sebagai guru. Tetapi dia bekerja itu atas niat untuk memberi kebajikan, untuk memberikan khidmat kepada manusia. Jadi itu sebab kita tengok kenapa kadang-kadang ada guru yang kadang-kadang perangai dia macam tak macam guru lah. Contohnya dia sikit-sikit nak ambil status, pergi mana. Dia banyak lebih kepada unsur-unsur keduniaan lah, unsur-unsur material berbanding unsur-unsur keilmuan. Jadi kenapa benda ni berlaku? Jadi kita boleh kaitkan dengan teori Enro sebab masa kanak-kanak dia kurang daripada kemesraan. Berbeza dengan cikgu yang nampak dia bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu dan bagi dia nak bagi manfaat pada orang kerana dia juga dibesarkan dengan ibu bapa yang mendapat kasih mesra. Itu teori Enro kata dalam tu. Okay, ini Enro berpendapat begitu. Jadi kita boleh kaitkan hipotesis tu begitu. Okay, jadi begitu juga dengan kanak-kanak yang kurang, yang diabaikan. So bila dia diabaikan, anak-anak diabaikan, dia kurang daripada, dia akan kekurangan dari segi keselamatan, secure and safety. Dia tangga kedua. Jadi bila dia kurang daripada secure and security tu, dia kurang dari segi security tu, dia akan cuba memilih kerja yang bukan non-human. Okay, non-human ni masuk kerja-kerja yang bukan orang sebab dia tak rasa safety tu kalau dia berada dengan orang. Sebab dia dibesarkan begitu, dia diabaikan. Jadi dia akan memilih kerja-kerja yang bersifat bukan orientasi. Contoh dia kerja dalam bidang mesin. Okay, sebab dia kata bila dia jadi mesin tu, dia akan lagi lebih selamat. Sebab dia dibesarkan begitu. Sebab manusia tidak protect dia. So ibu bapa dia tidak protect dia masa kecil-kecil. Dia diabaikan. Jadi dia tak rasa elemen manusia itu satu yang penting dalam hidup dia sebab dia membesar dengan dia protect dengan menggunakan mesin ke apa-apa saja ataupun material. Jadi dia rasa kalau dia kaya, dia rasa dia akan rasa safety. Ada orang macam tu. Jadi dia akan pilih kerja-kerja yang lebih kepada safety tadi tu, lebih kepada mesin, lebih kepada data yang tidak ada perhubungan dengan manusia. Sebab bagi dia manusia ni sebagai satu ancaman kepada dia. Itu teori Enro. Okay. Okay, Fatin boleh jelaskan? Okay, boleh jelaskan ataupun ada lagi soalan? Silakan. Siti Nur Aisyah, silakan. Silakan Aisyah. Ya, silakan. Okay, kita mula dengan Nur Aisyah dulu. Yang lain boleh ambil dulu tak? Yang lain dah mute, kita bagi Aisyah. Sila Aisyah, Siti Nur Aisyah. Sila, ada soalan Aisyah? Okay. Marina boleh jelas ke Marina Fakihah? InsyaAllah jelas cikgu. Jadi kiranya cikgu, like apa yang individu kurang pada gaya asuhan ibu bapa tu dia akan cuba fulfillkan dengan apa orang kata based on hierarchy Maslow tu. Betul ke cikgu? Ya, dia maksudnya kalau kita tengok, kalau kata dia kurang daripada segi situ berkaitan dengan gaya asuhan tadi tu, dia akan cuba mencari satisfaction ataupun fulfill dia punya needs tadi tu kepada bidang kerjaya tadi tu. Boleh jelas? Okay. Jelas cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, ada soalan lagi? Silakan. Saya ada soalan cikgu. Okay, silakan. Yang bagi parenting style yang Converse tu, dia akan lebih ke yang menumpu tu, dia akan lebih ke bidang kerjaya human oriented ke? Atau non-human oriented? Okay, kita tengok kalau yang terlalu menumpu ni, dia juga boleh jadi dia boleh jadi human non-human. Contoh cikgu bagi contoh dekat sini lah. Okay. Ada dalam ni supaya cikgu semak balik nanti supaya cikgu tak berapa lupa lah.
Okey, kita tengok, saya tunjuk sini dia ada satu model tau kat sini supaya kita jelas. Kita tengok dia yang ini. Sekejap, kongsi share supaya kita boleh lebih faham. Okey, kita tengok yang ni Contoh kalau dia kerja dalam orientasi terhadap manusia, dia dingin dia ada dua mesra dan dingin dia ada dua. Kalau dia terlalu menjaga dan terlalu banyak syarat, ini menumpulah. Ini kepada menumpu, gaya menumpu ni dia juga akan bekerja dalam orientasi manusia. Tetapi defensif orang lain atau kendiri. Maksudnya defensif. Maksudnya kalau dia bekerja tu dia akan defensif. Maksudnya dia akan cuba bergantung ataupun cuba dia ni. Maksudnya kalau dia fokus convergent ni dia akan masuk kepada orientasi manusia. Tapi kalau tengok dia bersahaja, mengabai mesra tapi menerima, dia juga boleh kerja dalam orientasi bukan manusia. Dekat sini. Jadi kalau soalan tadi yang lebih menumpu tu dia banyak fokus ke kerja ke bahagian mana. So kalau dia menumpu, dia terlalu manja ataupun diberi terlalu protection, dia biasa akan bekerja dalam orientasi manusia. Tetapi bila dia bekerja, dia banyak bergantung kepada orang. Dia suka buat keputusan. Dia terlalu banyak bergantung. Okey? Boleh jelas kat situ? Apa tak adalah boleh tanya, takut cikgu tak pasti sama ada penjelasan cikgu sampai atau tidak. Okey, boleh jelas kat situ? Boleh cikgu. Okey, silakan kalau ada lagi soalan. Cikgu nak tanya. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Christina. Christina, ya Christina. Tentang sesi tu nanti kita buat sesi berdasarkan teori kerjaya kan. Kita kena bincang dengan klien pasal kerjaya ke? Bincang pasal kerjaya, bincang berkenaan apa tu? Sebab kita buat sesi berdasarkan teori kerjaya yang kita pilih. Okey, lepas tu nak bincang apa dengan klien tentang teori? Maksudnya nanti kita bincang dengan klien tentang kerjaya je ke atau bebas je? Tak, kita fokus pada kerjaya tapi tak perlulah masuk teori. Maksudnya tak adalah bincang dengan teori. Okey, awak ni dia teori ni sebagai guideline lah kepada kita. Kita gunakan sebagai guideline. Okey. Faham. Guideline. Okey. Okey, so lagi silakan kalau ada soalan. Cikgu, saya ada soalan berkenaan dengan sesi. Dengan sesi, silakan. Okey. Boleh ke, betul lah. Boleh ke kalau satu sesi kita bagi dia dua inventory. Kiranya yang pertama kita bagi dia inventory warna. Kemudian kita bagi dia inventory minat kerjaya sebab kita nak tengok keselarasan personality, warna dengan minat kerjaya ni. Mai dalam satu sesi tu kita bagi dua inventory, lepas tu next sesi barulah kita explain dekat dia hasil daripada result yang dia dapat. Boleh ke cikgu? Okey. Tak ada masalah, kita boleh guna berapa banyak inventory kita boleh pakai. Cuma yang penting adalah kita pandai mengaitkan antara inventory itulah supaya klien tak confuse. Macam tadi Marina nak pakai katakan inventory personality warna kan. Jadi dalam personality pewarna tu ada personality tertentu yang bila dia jawab inventory katalah minat kerjaya. So nampak macam match. Contohnya dia adalah orang, kata dia ni lebih kepada orang hijau kan. Orang hijau ni kalau kita tengok dia terlalu investigatif, dia banyak menggunakan pemikiran. Jadi bila kita tengok minat kerjaya dia, kita buat juga inventory contoh Holland, dia memang dia adalah orang investigatif ataupun dia orang investigatif. Jadi nampaklah kat situ match. Maknanya kalau kita gunakan dua inventory, yang pastikan inventory tu atau dua atau tiga inventory tu pastikan inventory tu berkait satu sama lain supaya klien tu ada nampak dia dengan lebih jelas dan inventory tadi menguatkan antara satu sama lain. Dan ia akan memberikan satu matlamat yang padu jitu lah maksud ada matlamat ni. Okey, sekarang ni awak tengok tak? Awak buat inventory personality warna, lepas tu awak buat inventory penilaian, lepas tu awak buat ujian inventory kerjaya. Warna awak warna hijau, maknanya awak ni lebih kepada pemikiran. Lepas tu bila kita buat inventory personality, awak ni banyak analytical, kreatif awak tinggi.
Lepas tu bila awak tengok minat kerjaya, kita tahu awak ni kerjaya sesuai dalam bidang awak adalah kerjaya bidang saintifik lah, yang lebih menggunakan pemikiran. Jadi bila kita tengok antara tiga yang dibuat ni, kita akan dapat satu keputusan yang nampak lebih padu lah kan. Itulah. Jadi itu tak apa, membantu. Tapi sekiranya kita memakaikan ujian yang lebih tapi tidak ada kaitan, dia akan membuatkan sesi klien akan lebih bertambah keliru. Itu kalau boleh kena dielakkan. Okay? Boleh jelas Kiranya boleh cikgu jelas tak kan Pak? jelas cikgu, tapi kiranya tak ada isu lah kan kalau contohnya kita bagi untuk sesi, contohnya sesi 1 ni kita bagi dia jawab inventory, dan sesi 2 baru kita like explain. Dia tak semestinya sesi 1 jawab inventory, sesi 1 juga kita kena bagi explanation dekat dia kan cikgu? Tak perlu dah. Itu tidak menjadi satu kewajipan lah. Dan dia bergantung juga kepada masa kan. Kadang-kadang kita tak ada masa. Jadi kita bagi dulu lah step pertama, mungkin sesi pertama ni kita suruh dia jawab inventory, ataupun kita jawab dulu, bagi dia dulu inventory. So bila dia dapat inventory, kita dah dapat keputusan dia baru bawa kepada sesi. Sebab kalau kamu bawa kepada sesi tu mungkin lambat. Tapi kalau kamu nak katakan kalau nak buat dalam sesi pun boleh. Tetapi kalau masa praktikal dan internship kan, bila awak guna kerjaya ni jangan masukkan tu dalam sesi. Sebab kata kalau 30 minit, kalau kata sejam dengan 30 minit tu, 30 minit dia jawab sesi. Jadi kan sesi tu akan macam orang kata senyap kan. Jadi macam mana persyarahan nilai dalam masa 1 jam tu, just 20 minit je sebenarnya awak sesi. Yang lain tu semua jawab inventory. Okey, tapi boleh, tapi untuk rakaman, untuk praktikal dan internship tu buat di luar sesi. Okey. Dan dalam sesi kita just ambil tadi maklumat tadi tu, kita bincang dengan klien dan kita bagi dia alternatif atau kita cari kekuatan dan sumber yang dia ada untuk membuat pemilihan kerja yang lebih tepat lah dengan berdasarkan dapatan yang diperolehi itu. Okey, bagus. Soalan tu ada soalan lain? Silakan. Okey, kalau tadi kita nak tanya sikit Cikgu nak tanya kepada Nur Kamalia. Nur Kamalia ada di talian? Nur Kamalia Ada cikgu. Okey, Ada Nur cikgu. Kamalia. Okey. Ya. Nur Kamalia, cikgu nak tanya awak, apa yang awak faham sebenarnya tentang teori Enro ni? Boleh jelaskan kepada kawan-kawan? Boleh. Silakan. Apa yang saya faham pasal teori Enro ni adalah personality seseorang tu dia dibentuk dari kanak-kanak lah. Dan dia juga berkait dengan cara didikan ibu bapa. Lepas tu dia adalah macam parenting style, cara didikan ibu bapa dekat rumah tu yang boleh mempengaruhi anak-anak dalam pemilihan kerjaya. Okay, maknanya asas kepada teori ini adalah personality itu dibentuk melalui zaman kanak-kanak lagi. Zaman kanak-kanak ini dibentuk daripada bagaimana perhubungan dia bersama ibu bapa dan apabila personality itu telah dibentuk oleh kanak-kanak, so bila dewasa kelak dia cenderung memilih kerjaya yang memenuhi keperluan yang tidak dapat dalam hierarki tadi itu. Okey. Ini daripada Ashika Isa. Cikgu nak tanya, kan cikgu kata hari itu kita perlu buat 5 sesi untuk sesi kerjaya. Jadi apakah kami perlu sediakan 5 SOP untuk kebilangan sesi ataupun 3 sudah cukup? 5 sesi bermaknanya 5 SOP. Mana kita kena siapkan 5 SOP dan sebagai bukti awak buat sesi, cikgu nak rakaman audio saja dan tak perlu buat verbatim. Okey? Sebagai bukti lah kita nak tengok proses tu, apa yang kamu buat. Okey? Okey, ada lagi soalan? Silakan. Cikgu maaf. Ya, silakan. Saya tanya tadi cikgu kata cikgu hanya perlukan rakaman audio kan. Maknanya kalau audio. Kami tak buat maknanya kami tak buat dekat makmal pun tak apalah kan, sebabnya cikgu just perlukan audio bukan video. Tapi kalau kata kamu buat rakaman audio dan video, kalau kata awak buat dalam sesi, kalau awak bawa dia dekat dalam sesi individu, kita ada sediakan audio dan video pun tak apa sebab minimal rakaman dia audio.
Jadi bila kita kata audio, maknanya kalau kamu sediakan audio dan video, maknanya boleh sebab minimum requirement dia adalah audio saja. Okay? Kalau kita buat dekat mama lagi mudah kan, benda tu dah ada. Tak ada masalah bagi kat kita sebagai bahan bukti. Tapi minimum requirement satu je audio tu. Tapi kita nak 5 SOP menunjukkan proses tu. Kita nak sebab kaunseling ni kan melibatkan proses. Jadi 5 SOP tu nak menunjukkan proses tu. Okey. Silakan kalau ada lagi soalan. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Saya nak tanya tentang permulaan untuk sesi, kan kita ada penstrukturan kan? Betul. Okey, kalau sebelum ni penstrukturan tu kita just cakap macam awak boleh berkongsi dengan saya sebarang isu ataupun secara bebas lah apa yang dia nak kongsikan. So kalau yang bahagian kerjaya ni, kita nak fokuskan kepada dia share berkaitan yang kerjaya. So kita kena tukar lah kan. Maksudnya kita kena bagi tahu dia boleh share kita berkaitan dengan kerjaya. So ayat tu macam mana tu kita nak cakap? Boleh cikgu bagi contoh? Dia macam ni tau, masa sebelum kita buat sesi, kita ada prasesi. So dalam prasesi tu kita tanyalah kawan-kawan kita dulu siapa yang ada masalah berkaitan dengan kerjaya. So kerjaya kan nanti nampak macam fokus, tak ada tak macam tak minat ke, tak tahu tentang personality. Sebab personality kita tak tahu tentang personality dan minat ni juga sebenarnya masuk dalam elemen kerjaya kan. Kalau kita tengok trait and factor, pertama sekali untuk kita nak menentukan kerjaya kita kena tahu apa minat kita. Jadi kalau kita kata kerjaya, nanti orang kata tak ada, aku clear kerjaya dia. Tapi ada juga satu cara lain yang boleh kita gunakan untuk kita, ni masa prasesi kan. So prasesi ni maksudnya kita cari dulu sesiapa yang ada masalah kerjaya tu. Okay, maksudnya dalam prasesi tu kita beritahu ada tak sesiapa yang nak kenal diri dia dengan lebih lanjut. Jadi salah satu cara untuk kita dapatkan lebih banyak klien adalah kita menggunakan teknik siapa yang nak tahu, kita cari orang yang nak tahu personality dia lebih mendalam. Lepas tu dalam sesi kerjaya, kita dah tahu dia punya personality. Lepas tu baru kita tanya, okay, bila dengan personality awak ni, awak rasa awak sesuai kerja apa? Itu salah satu dia. Jadi bahasa penstrukturan, kita akan cakap, kita boleh bincang isu. Tapi dalam isu ni saya nak bawakan kepada fokus kita terhadap mengenali diri awak sebagai individu. Boleh tak saya tahu, kalau nama dia Fakira, okey Fakira rasa Fakira jelas tak dengan personality Fakira? Okey, kalau jelas, kita jelaskan personality Fakira. Dia pun jelas, minat Fakira apa? Okey, nilai, okey cerita. Lepas tu boleh bagi tahu kat dia okey, selepas minat Fakira ni kan bila kita dah habis belajar ni kan kita mesti pilih kerja kan, yang sebab kita perlu kerja. Jadi Fakira Fakira rasa macam mana? Kerja apa yang sesuai dengan minat dan personality. Jadi kalau dia tak tahu, kita boleh bagi inventory kat dia. So dalam perstrukturan kita boleh fokus kepada personality dia, minat dia, nilai dia, kebolehan dia, pencapaian dia, ataupun kalau kita bagi tahu kerjaya nanti dia nampak macam yalah, kalau yang bukan dalam bidang kaunseling tu dia tak apa-apa jelas. Jadi kita boleh katakan dia dalam perstrukturan tu, hari ini kita boleh bincangkan apa saja awak nak ceritakan, tapi hari ini saya nak fokus berkaitan dengan diri awak sebagai kaunselor. Saya nak kenal diri awak dengan lebih mendalam dari segi personality awak, dari segi minat, dari segi nilai, kebolehan, pencapaian awak. Dan mungkin bila kita tahu benda ni, kita akan bawa ke satu lagi tahap, iaitu macam mana nak pilih kerja yang sesuai. Awak rasa okey tak kalau kita teruskan sesi ni? Okey, tapi kalau boleh cikgu sarankan awak buat dulu prasesi. Okey, prasesi. Jadi kita kan as a counselor ni memang kita kena banyak klik lah. Kita kena banyak klik, kita kena banyak kawan. So kita memang kena peramah lah. Kita kena peramah. So Atika jelas ke Atika? Jelas cikgu. Ya, jelas okey. Terima kasih cikgu. So, okey sama. So ada apa-apa lagi soalan silakan. Izzuan ada talian, Izzuan. Izzuan ada Izzuan? Ada cikgu. Izzuan dah dapat dah klien? Tengah mencari cikgu. Izzuan boleh kan Izzuan boleh tak pakai banduan dekat penghuni di penjara sebagai klien? Boleh ke? Kalau saya boleh sebenarnya sebab saya masih sebab saya dah berusaha, saya punya bos dia kata boleh. Kalau kena buat surat asyik lah cikgu, macam itulah. Kalau boleh tak boleh rakam ke? Boleh rakam? Sebab dalam penjara dah ada alat rakaman ni cikgu. Dah ada. Dah ada Dah ada. Terbaik ya. So Cuma Izzuan boleh lah rakaman ni taklah macam kat mama dekat you cikgu, cuma macam just kita pasal setting balik lah cikgu, macam tu cikgu. Tapi dia boleh kan audio boleh dengar kan? Izzuan? Boleh. Tu satu ke advantage Izzuan boleh ambil. Tanyalah dia.
Nanti keluar tu nak jadi apa. Kan? Jadi Izzuan boleh rekod. Tapi kalau sekarang ni kalau faktor COVID aku jadi macam susah sikit je sebab kalau macam tempat kerja saya sekarang ni kebanyakannya banduan yang ada kes COVID je tu. Susah sikit je tu. Oh, tak boleh nak buat sesi lah. Susah je tu. Tak apalah, cikgu tanya je. Cikgu tanya kalau ada peluang, kalau ada ruang kan. Kalau macam cikgu kan nak pergi sana buat sesi boleh ke awak rasa? Kalau habis COVID ni lah, Izzuan. Rasa boleh cikgu. Kalau kan dulu kan cikgu pernah kat Penjemaran kan. Rasanya boleh cikgu. Sebab apa tau, cikgu punya pengalaman dekat ini cikgu kongsikan semua lah kan. Sebab banduan ni dia banyak macam-macam latar belakang tau. So kita banyak kerjaya kita boleh teroka dengan dia. Kadang-kadang dia orang lebih banyak pengalaman kan. Jadi kadang-kadang pengalaman dia orang tu kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan tapi dia tersalah langkah lah. Contoh dia dah jadi CEO, tiba dia mungkin ambil rasuah kan. Jadi kita nak tahu dia CEO tu, nak naik tangga CEO tu. Rasuah tu lain cerita lah. Jadi bila kita dapat dia punya apa ni cikgu, pengalaman saya jumpa banduan dia kira rasuah cikgu. Rasuah kan? Rasuah cikgu. Memang tapi CEO kan? CEO. Pengurus projek, engineer pun ada cikgu. Yang tu kita dah dapat dia punya pengalaman tu. Kan kalau Izzuan dapat kan kumpulkan kan profil-profil kejayaan klien dekat sebelum tu dapatkan terduga yang tu, kita tak fokus kepada masalah dia. Masalah tu itu dia punya masalah lah. Cuma kita dapatkan profil contohnya yang juruterga. Cikgu rasa ada juruterga kat situ. Ramai dapatkan macam mana? Ramai kan? Bapak dapat profil yang macam cikgu ada semua. Jadi kita boleh cerita perkembangan kejayaan dia sebelum dia masuk. Jadi kita boleh gunakan itu untuk Izzuan boleh sebarkan kepada maklumat kejayaan. Sebab dia orang daripada real story tau. Untung lah cikgu nampak Izzuan boleh gunakan tu untuk bantu kawan-kawan. Maksudnya Izzuan kelebihan Izzuan adalah Izzuan pernah bekerja. Jadi bila dapatkan maklumat tu, Izzuan tinggalkan satu legacy tau pada kawan-kawan. Iaitu tinggalkan satu rekod laporan ini aku punya, tapi memang ambil masa lah benda tu. Tapi kalau Izzuan rasa nak bantulah, cikgu nampak itu satu yang Izzuan boleh tinggalkan kepada kawan-kawan. So masa cikgu praktikal di masa kat penjara tu cikgu tak sempat nak buat sebab cikgu nak habiskan sesi praktikal, tapi cikgu jumpa macam-macam orang dan pengalaman mereka sangat berharga. So mungkin habis ni Izzuan boleh lah kita Izzuan fikir sama-sama untuk kita dapatkan profil klien yang dari segi kejaya je lah. Kan? Dia je salah tu, itu dia dengan mahkamah lah kan. Izzuan boleh dapat kejaya dia, dapatkan Izzuan kan, lepas tu Izzuan boleh juga bagi bimbingan kejaya kepada pegawai-pegawai ataupun dengan real experience tu. Kita kan kalau nak cerita semua kejayaan tak mampu kan sebab banyak. Jadi melalui pengalaman tu dengan diorang tu kita akan nampak wow. Jadi mereka pun suka nak buat sesi dengan kita sebenarnya sebab dah salah lah sebab mereka pun dah dihukum kat penjara kan. Sekarang kita nak fokus kekuatan mereka. Jadi bila kekuatan mereka suka buat sesi dengan kita sebab mereka kembalikan balik nostalgia yang kenangan manis mereka tu. Betul. Jadi tak apalah, mungkin ini satu Izzuan punya kalau ada ini macam kalau cikgu punya saranan lah kalau kamu boleh dapatkan kan nasihat, lepas tu boleh berkongsi lah dengan pelajar-pelajar dan ini sangat berharga cikgu nampak. Boleh lah nanti cuba. Izzuan tak apalah, ini saranan kita sebab cikgu nampak situ awak punya advantage. Ya cikgu. Okay. Mungkin ada sesiapa lagi yang nak berkongsi berkaitan dengan kejayaan, apa-apa isu lah kejayaan. Okay, hari ni lebih kepada trait and factor dan juga Enro punya teori kan. Cikgu nak tanya lelaki lah pula kan. Nak tanya Arif lah. Arif, ada di talian Arif? Arif ada di talian? Okay, Arif, cikgu nak tanya Arif. Arif setuju tak dengan pendapat Enro ni mengatakan bahawa personality kita ni banyak dipengaruhi oleh asuhan ibu ayah, layanan atau gaya asuhan ibu bapa ni? Arif punya pendapat secara peribadi, setuju tak dengan teori ni? Oh, pasal layanan ibu bapa tu macam mana boleh efek kepada kecenderungan seseorang tu lah. Arif rasa macam mana? Bagi saya benda tu, saya setuju lah dengan benda tu. Sebab memang ada pengalaman yang macam tu pengalaman yang macam cara mak ayah layan kita, cara keluarga layan kita, personality kita jadi macam orang pun macam
macam tak sama lah kita. Macam kita je faham apa yang kita rasa. Tapi kalau orang kadang-kadang tengok kita macam sebagai macam yang tak normal Macam kenapa dia boleh macam tu, kenapa dia boleh macam ni. Tapi orang tu tak pernah duduk dekat tempat kita. Jadi saya rasa benda tu memang ada macam mana, memang memberi kesan kat seseorang tu. Macam mana dia personality dia dengan orang tu, kadang-kadang dia diam. Tapi macam mana kadang-kadang dia mencari, dia nak isi kekosongan tu. Saya setuju betul dengan benda tu. Maknanya Arif, pengalaman Arif, Ya. saya setujulah dengan teori Enro tu. Maksudnya memang personality ni dibentuk oleh gaya layanan ibu bapa di rumah lah. Masa early. Okay? Ya betul cikgu. Saya rasa macam benda tu relevan lah bagi saya. Tapi ada setengah kes juga benda tu pun boleh jadi terbalik kan. Kadang-kadang keluarga sosial, lepas tu anaknya minat dekat benda-benda yang kurang lah dengan manusia kan. Dengan maksudnya dia nak buat dengan yang jauh daripada manusia, sebab dia pun kadang-kadang dah bingung, macam dah puas, dia nak cuba benda baru. Saya rasa benda tu sebab saya pun orangnya fleksibel lah, saya boleh dengan semua benda. Saya pun lebih kurang macam tu. Okay, dia dah biasa dengan orang nak tukar pula angin kan. Nak tukar angin sebab kadang-kadang orang ni dia suka cabar diri cikgu, dia tak suka buat benda yang sama je. Dia nak cuba benda baru. Bagi saya macam tu cikgu. Saya dah dengar daripada Nur Azian. Nur Azian ada di talian tak Nur Azian? Azian ada di talian? Siapa lagi cikgu tak pernah panggil nama ni ya? Syafawati tak ada kan? Cikgu nak dengar Siti Mariam. Siti Mariam Mahira ada di talian? Siti Mariam ada? Ada Ada Doktor. Wah, bergema lah Mariam. Kenapa begitu? Berapa ya? Bergema. Echo Awak nak speaker kan? Tak. Bergema lah. Macam mana? Bergema lagi ke? Okey tak. Okey. Mariam secara jujur kan, Mariam tengok teori ni sesuai tak dengan masamnya boleh dengan diri pengalaman Mariam masa teori Enro ni ada kaitan tak dengan kehidupan Mariam? Kehidupan saya? Saya rasa ada lah Doktor. Cikgu sebab berkaitan dengan sosial tadi kan. Sebab mak ayah saya semua bekerja dalam lingkungan sosial. So saya pun juga berminat dalam lingkungan sosial. So saya rasa ada kaitan lah dengan benda tu. Sebab kita dah tengok mak ayah kita lebih kepada bercakap dengan orang. Macam mak ayah saya semua dua-dua cikgu. So saya tengoklah dia orang lebih kepada percakapan, lebih kepada keterbukaan macam tu. So saya pun lebih kepada percakapan dan keterbukaan. Kalau saya, contohnya, kalau saya diberi peluang untuk bekerja dengan mesin ke apa, saya rasa saya tak boleh. Mungkin saya. Maknanya betul lah teori ni ada sedikit kena lah pada awak. Maksudnya ibu bapa awak pun daripada orang yang sosial, yang bekerja dengan manusia. So awak pun cenderung juga nak pilih kerja dengan manusia jugalah. Ya Doktor. Okey, terima kasih atas perkongsian kawan-kawan saya. So kita rasa kita berhenti dulu setakat ni. Esok insya-Allah kita sambung. Okey. So pelajar-pelajar boleh baca dulu nota untuk dapat kefahaman dulu supaya nanti boleh kita buat pembincangan dalam kelas online. So kalau tak ada, cikgu berhenti dulu setakat ni. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kifarah dan suratul Nas.